Selamat datang dan bertemu kembali di dalam video cikgu. Terima kasih kerana menjadikan video cikgu sebagai video PTBR anda. Jadi untuk video kali ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan peta topografi geografi tingkatan 2. Tapi sebelum kita mula, mari kita lihat apa yang kita akan pelajari di dalam topik ini. Jom. Baiklah. Di dalam topik peta topografi ini nanti terdapat 3 perkara yang kita akan pelajari. Mari kita lihat. Jadi yang pertama nanti kita akan lihat berkenaan dengan maksud peta topografi itu sendiri. Lepas tu yang kedua nanti kita akan lihat berkenaan dengan garisan-garisan yang terdapat di dalam peta topografi. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat benda yang dinamakan rujukan grid. Dan cikgu akan ajar sekali bagaimana kita akan menentukan rujukan grid bagi tempat-tempat yang terdapat di dalam peta. Mari kita mula. Kita pergi yang pertama iaitu kita mengenali dulu maksud peta topografi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan peta topografi? Peta topografi bermaksud dia menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan, iaitu dia menunjukkan bentuk muka bumi yang sebenar. Itu yang terdapat di dalam peta topografi, yang itulah yang terdapat di dalam bentuk muka bumi yang sebenar. Jadi di dalam peta topografi ini dia akan mempunyai 2 jenis garisan yang kita akan lihat nanti, di mana garisan tersebut dia akan dilukis secara melintang dan satu lagi garisan dia akan lukis secara menegak. Jadi lepas ini nanti kita akan lihat apakah nama garisan tersebut. Jadi kalau kamu tengok di atas cikgu ini, di bahagian belakang cikgu ini, yang ini cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 2. Ini adalah merupakan satu bentuk gambaran peta topografi yang sebenar. Sebelum ini di tingkatan 1 tidak silap cikgu, kamu telah mempelajari berkenaan dengan peta laka. Peta laka lain daripada peta topografi, sebab peta laka ini dia agak simple ataupun mudah daripada peta topografi. Kalau kamu lihat peta topografi ini dia agak details, dia agak lengkap, di mana kalau kamu lihat bentuk muka buminya akan digambarkan dengan petunjuk kontur. Kontur ini adalah salah satu garisan yang dibentukkan, dilukis secara bulat, ataupun garisannya melengkung untuk menggambarkan bentuk muka bumi. Kalau kamu lihat yang petunjuk-petunjuk lain, dia ada petunjuk seperti garisan, dia ada petunjuk seperti simbol, dia akan gunakan petunjuk sikatan. Jadi ini adalah petunjuk yang digunakan di dalam peta topografi. Jadi kita lihat yang kedua. Baiklah, kita masuk yang kedua, iaitu kita mengenali jenis-jenis garisan yang terdapat di dalam peta topografi. Jadi 2 jenis garisan yang cikgu maksudkan ialah yang pertama garisan timuran dan yang kedua ialah garisan utaraan. Kenapa dia dipanggil garisan timuran dan garisan utaraan? Jadi kita lihat yang pertama. So, garisan timuran maksudnya ialah garisan yang dilukis secara menegak dan dia akan menghadap ke arah timur. Menghadap ke arah timur maksud dia, kalau kamu tengok nilai dia di bahagian bawah ini, kalau kamu tengok di bahagian atas cikgu ni, penambahan nombor dia akan ditambah ke kanan ataupun ke arah timur, sebab timur di sebelah sana kan. Jadi 29, 30, 31, 32. Jadi dia dikira ke arah timur ataupun ditambah ke arah timur. Jadi itu adalah garisan timuran. Bagaimana pula dengan garisan utaraan? Garisan utaraan dia berlawanan dengan garisan timuran tadi, di mana garisan utaraan ini dia dilukis melintang dan menunjuk ke arah utara. Maksudnya menunjuk ke arah utara ini ialah dia dikira ke arah utara, iaitu menaik. Kalau kamu lihat di belakang cikgu ini 51, 52, 53, 54, 55 dia dikira ke atas. Jadi itu adalah garisan utaraan. Kalau garisan timuran tadi ke kanan, ini ialah garisan utaraan. Utaraan ia ke atas. Okey, itu adalah beza di antara garisan utaraan dan juga garisan timuran. Jadi kita lihat yang seterusnya, iaitu kita lihat bagaimana kita nak menentukan kedudukan menggunakan garisan timuran dan garisan utaraan ini dengan menggunakan rujukan grid. Apa pula rujukan grid? Okey, kita tengok selepas ini. Baiklah. Kita pergi yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan rujukan grid. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Seperti yang cikgu katakan awal-awal tadi, rujukan grid ditentukan dengan menentukan nilai garisan timuran dan juga nilai garisan utaraan.
persilangan garisan tersebut merupakan rujukan grid. Kalau kamu tengok di dalam gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini, gambar rajah ini juga ambil daripada buku teks tingkatan 4. Jadi titik tengah yang titik warna merah itu yang cikgu tunjukkan dengan menggunakan arrow itu adalah merupakan rujukan grid, iaitu titik persilangan di antara garisan timuran dan garisan utaraan, macam Ultraman. Okay? So, garisan rujukan grid ini dia boleh ditunjukkan dengan menggunakan dua cara, iaitu dua rujukan grid. Yang pertama, rujukan grid 4 angka, dan yang kedua ialah rujukan grid 6 angka. Jadi untuk membaca rujukan grid ini dia ada syaratnya. Syaratnya ialah kita kena baca garisan timuran dahulu, garisan yang di bawah ini. Okay? So baru kita baca garisan yang di atas ini, iaitu garisan utaraan. Jadi okay, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, diikuti dengan garisan utaraan. Itu adalah cara untuk kita menentukan rujukan grid sesuatu tempat yang kita nak tentukan. Jadi selepas ini cikgu akan ajar kamu bagaimana kita nak menentukan rujukan grid menggunakan 4 angka dan juga 6 angka. Okay? So mari kita lihat bagaimana kita nak menentukan rujukan grid tersebut. Baiklah, kita pergi yang seterusnya di mana kita akan tentukan rujukan grid sesuatu titik ataupun sesuatu tempat dengan menggunakan garisan timuran dan garisan utaraan tadi. Ingat, yang mana satu garisan utaraan, yang mana satu garisan timuran, dan bagaimana kita membaca rujukan grid ini. Jadi, seperti yang kita lihat pada mula-mula tadi, yang di bawah ini merupakan garisan timuran, yang di atas ini merupakan garisan utaraan. Dia tidak kira sama ada di kiri ataupun kanan, ataupun atas ataupun bawah. Dia sama saja. Jadi untuk yang sebelah sini itu adalah garisan timuran. Yang sebelah sini ialah garisan utaraan. Jadi yang pertama kita akan baca ialah garisan timuran. Yang kedua nanti kita akan baca iaitu garisan utaraan. Kita mulakan dengan garisan timuran dahulu. Jadi sekarang kita ada dua situasi. Yang pertama situasi ini, yang kedua situasi ini. Di mana yang pertama situasinya ialah titik yang kita akan ukur nanti ataupun tentukan nanti dia berada betul-betul di atas garisan. Titik yang seterusnya ialah di luar garisan. Jadi bagaimana kita nak membacanya? Kita mulakan yang pertama dahulu. Katakan soalannya tentukan rujukan grid 4 angka titik A dan titik B di bawah ini. Jadi kita mulakan dengan titik A, lepas tu baru titik B. Yang pertama, titik A. Berapakah rujukan gridnya? Ingat yang tadi tu? Okay, kita mulakan dengan garisan timuran dahulu. Jadi titik A ini betul-betul berada di atas garisan timuran 10. So, kita tulis 10. Dan yang kedua pula, garisan utaraan ialah 505. Jadi kita boleh tulis RG 1005. Jadi ini adalah untuk titik A. Sekarang pula titik B. Titik B ialah garisan timuran untuk titik B dia berada betul-betul di angka 20. Dan manakala garisan utaraan pula dia betul-betul berada di garisan 06. Tuliskan 2006. So dia jadi RG 20006. So ini adalah rujukan grid untuk titik A dan titik B. Dia mesti tulis RG. Jadi untuk titik A RG 1005 dan titik B pula ialah RG 2006. So ini adalah langkah yang pertama. Bagaimana pula dengan situasi yang kedua? Situasi yang kedua pula, tentukan rujukan grid 4 angka bagi titik C dan titik D di bawah ini. Jadi kalau kamu lihat tadi untuk titik A dan titik B dia betul-betul berada di atas garisan. Titik C dan D pula dia berada di luar garisan timuran dan juga garisan utaraan. Kita mulakan dengan titik C. So untuk C, kalau kamu lihat dekat sini dia berada di dalam kotak segi 4 ini. Kotak segi 4 ini di mana di antara garisan timuran 60 dan 70, garisan utaraan 20 dan 30. Cara membacanya simple, senang. So untuk cara membacanya kita kena pasti. Ini adalah garisan titik segi 4 untuk titik C. Jadi kalau kamu lihat dekat sini garisan timuran dia 60 70. So kita kena mula membaca angka yang terawal sekali. So kalau kamu lihat garisan timuran ini angka yang terawal sekali ialah 60.
Manakala untuk garisan timuran pula, utaraan pula, angka yang terawal dia ialah 20. Jadi kita tuliskan 60, 20. So dia dapat RG 60, 20. Kita kena baca untuk angka awal sekali. Okay? Angka awal untuk garisan timuran, angka terawal untuk garisan utaraan untuk menentukan situasi seperti ini. Bagaimana pula dengan situasi D? Okay, situasi titik D pula, okay, kalau kamu lihat, angka terawal untuk garisan timuran dia ialah 70. So, angka terawal untuk garisan utaraan dia pula 20. So, 70, 20 jadi RG 70, 20. Jadi, itu adalah untuk rujukan grid 4 angka. Ingat, kalau situasi ini, kita boleh baca terus. Kalau situasi ini pula, kita lihat angka permulaan untuk garisan timuran dan angka permulaan untuk garisan utaraan. Jadi itu adalah untuk rujukan grid 4 angka. Sekarang kita tengok pula rujukan grid untuk 6 angka. Jom. Baiklah. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kita akan menentukan rujukan grid 6 angka dengan menggunakan garisan-garisan tadi. Di mana cikgu ulang balik, garisan yang di bawah ini ialah garisan timuran dan garisan yang di tepi ini ialah garisan utaraan. Jadi kita akan tentukan 1, 2, 3 titik ini untuk menulis angka rujukan grid 6 angkanya. Jadi untuk memulakan rujukan grid 6 angka ini, kita kena baca dahulu rujukan grid 4 angka seperti yang cikgu tunjukkan di langkah yang kedua di dalam rujukan grid 4 angka di awal video tadi. Jadi kita mulakan yang pertama iaitu titik I. Untuk titik I ini, okay, kita tuliskan RG dulu. Okay, untuk titik I ini kita tentukan dahulu rujukan grid untuk 4 angka. Jadi seperti yang cikgu cakap tadi, untuk rujukan grid 4 angka, apabila situasi seperti ini, kita kena lihat dahulu angka permulaan untuk garisan timuran dan angka permulaan untuk garisan utaraan. Kalau di dalam situasi titik I ini, untuk garisan timuran dia, angka permulaannya ialah 10. Manakala angka permulaan untuk garisan utaraannya pula, kalau kamu lihat yang garisan yang melintang ini, ialah 15. Jadi untuk menentukan rujukan grid 6 angkanya, kita kena isikan angka yang ketiga dan juga angka yang ke-6 ini. Jadi dia akan menjadi 6 angka. Langkahnya sangat senang. Jadi yang pertama, okay, kita kena bahagikan jarak di antara 10 dengan 20 ini, kita bahagikan kepada 10 bahagian seperti di dalam ukuran pembaris. Jadi kita mulakan, kita letakkan yang di tengah-tengah ini. Okay, kita pastikan yang tengah-tengah ini sebagai 5. Sebab di dalam pembaris, okay, angka yang di tengah-tengah itu ialah 5. Jadi selepas kita tandakan angka 5 ini di tengah-tengah, kita bahagikan kepada 10 bahagian, sama seperti di dalam pembaris. Jadi kita bahagikan kepada 10 bahagian. Okey, 10 bahagian. Ini untuk garisan timuran. Sekarang kita buat pula dengan untuk garisan utaraan pula. Jadi untuk garisan utaraan, kita bahagikan juga kepada 10 bahagian, di mana kita tandakan yang tengah-tengah dahulu. Okey, kita tandakan yang tengah-tengah ini ialah 5. Jadi dari bawah ke atas, ingat, untuk garisan utaraan dia akan dikira daripada bawah ke atas. Jadi kita bahagikan kepada 10 bahagian. Okey, dan kita bahagikan kepada 10 bahagian dan kita tandakan 5 ini di tengah-tengah. Selepas itu kita ambil pembaris dan kita sambungkan titik ini. Jadi selepas itu barulah kita bacakan angkanya. Okey, angka yang pertama 10, 10 tadi, 10 kalau kamu lihat di sini. Okey, 1 2 3 4. Jadi angka yang ketiga dia ialah 4. Manakala untuk garisan utaraan pula 1 2 3 4. So angka ke-6-nya ialah 4. Jadi untuk rujukan grid 6 angka untuk titik I ialah RG104-154. Itu untuk titik I. Okay, kita ulang balik untuk titik F dan G. Okay. Katakan titik F di sini dan kita akan tentukan berapakah rujukan grid 6 angkanya. So, kita ulang balik step yang tadi, di mana
untuk yang pertama, kita kena pasti dahulu apakah rujukan grid 4 angka untuk titik F. Jadi kalau kita lihat dekat sini, garisan titik F ini berada di tengah-tengah di antara garisan timuran 30 dan 40. Manakala untuk garisan utaraannya pula, titik F berada di tengah-tengah antara 16 dan 17. Jadi untuk garisan timuran, kita kena lihat dahulu angka permulaan untuk garisan timuran tersebut, iaitu 30. Jadi kita tuliskan RG30 dan juga untuk garisan utaraan tadi ialah 16. So sekarang kita akan kenal pasti angka yang ketiga dan juga angka yang ke-6. Jadi kita ulang step yang tadi di mana kita bahagikan garisan timuran ini kepada 10 bahagian dan garisan utaraan kepada 10 bahagian. So kita mulakan dengan garisan timuran dahulu. Kita tandakan tengah-tengah dahulu. Sebagai 5, sebab di dalam pembaris tengah-tengah dia ialah 5. Barulah kita bahagikan kepada 10 bahagian. Bermula daripada 30 tadi sampai ke 40. Ini untuk garisan timuran. Sekarang kita buat yang sama untuk garisan utaraan. So kita tandakan tengah-tengah ini sebagai 5. Dan kita bahagikan kepada 10 bahagian. Dan sekarang bila kita sudah bahagikan seperti ini, kita ambil pembaris dan kita sambungkan titik tersebut seperti ini. Untuk memudahkan kita membaca rujukan grid 6 angka. Dan sekarang barulah kita boleh baca. Jadi untuk titik F ini, kalau kita lihat 30, so kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi 304. Dan untuk 16 tadi ataupun 16 untuk garisan timuran tadi, kita hitung dari 16, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rujukan grid untuk titik F ialah RG 304165. Dan yang terakhir kita lihat pula untuk titik G. Titik G pula masih berada di tengah-tengah di antara garisan timuran 30 dan 40. Manakala untuk garisan utaraannya pula 15 dan 16. So kita ulang balik step yang tadi. Kita kenal pasti dahulu rujukan grid 4 angkanya. Jadi untuk rujukan grid 4 angka titik G ialah 30 dan garisan utaraan yang terawal ialah 15. Jadi tadi ialah garisan timuran yang terawal ialah 30, angka 30. Manakala untuk timurannya pula utaraannya pula ialah 15. Jadi kita kenal pasti angka yang ketiga dan juga angka yang ke-6. Kita ulang balik step yang tadi. Kita bahagikan 30 dengan 40 ini kepada 2. Jadi titik tengah dia, angka tengah dia ialah 5. Lepas tu baru kita bahagikan kepada 10 bahagian seperti tadi. Kita bahagikan kepada 10 dan garisan utaraan pula seperti yang tadi. Tandakan 5 di tengah-tengah dan bahagikan kepada 10 bahagian. Dan kita sambungkan titik tersebut. Baiklah, setelah kita sambung, barulah kita bacakan angka ketiga dan juga angka yang ke-6. Jadi untuk titik G ini, garisan timuran dia ialah 301235 305, manakala garisan utaraannya pula 15 1512345. Jadi rujukan grid 6 angka untuk titik G ialah RG305155. Jadi itulah cara untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat di dalam peta topografi dengan menggunakan rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Jadi itulah tadi pembelajaran berkenaan dengan topik peta topografi. Kita lihat balik apa yang kita telah belajar di dalam topik ini. Yang pertama, kita sudah melihat berkenaan dengan maksud peta topografi. Yang kedua pula, kita telah melihat jenis-jenis garisan yang terdapat di dalam peta topografi, iaitu yang pertama, garisan timuran dan juga yang kedua ialah garisan
utaraan. Dan yang ketiga, kita gunakan kedua-dua garisan itu untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan rujukan grid, di mana rujukan grid tadi kita telah bahagikan kepada dua, iaitu rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Sehingga kita berjumpa lagi di video PDPR Cikgu yang seterusnya. Ingat, stay safe dan teruskan menimba ilmu. Okey? Bye-bye.